Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni cikgu nak sambung tentang topik fungsi. Topik fungsi, okay, berkaitan dengan fungsi lah. Tajuk fungsi lagi. Okay, sebelum ni cikgu dah ajar, okay, awak dah tahu fungsi tu macam mana kan? Okay, hari ni cikgu nak tunjukkan macam mana daripada graf kita nak tahu graf itu adalah satu graf fungsi. Okey, kita menggunakan cikgu nak ajar tentang ujian garis mencancang. Okey. Apa itu ujian garis mencancang? Ujian ni untuk kita tentukan tentukan sama ada graf adalah fungsi atau tak. Dia adalah satu graf fungsi ataupun tidak. Graf adalah satu fungsi ataupun tidak. Okey, contohlah ya. Cikgu bagi contoh yang pertama. Okey, satu graf iaitu graf yang ini. Okey, graf yang ini. Okey, satu graf. Graf sini, okey Y, ke sini X. Okey, soalan dia macam nak tentukan bahawa graf ini adalah graf fungsi. Senang je. So, kita buat satu garis mencancang. Garis mencancang tu macam mana? Iaitu garis macam ni. Gitu. So, ambil pembaris, gariskan. Okey. Kita nak tahu dia adalah satu fungsi ataupun tidak bila kita gunakan ujian garis mencancang ni apabila garis mencancang ni hanya menyentuh satu titik je. Macam ni sentuh kat sini. Betul tak? Macam ni dia sentuh dekat sini je kan? Satu titik. So ni adalah graf ni adalah satu fungsi. Okey, faham? Okey, lagi satu contoh. Lagi contoh cikgu bagi. Okey, macam ni. Okey, ni. Okey, untuk bulat. Okey, soalan dia, adakah graf ini satu fungsi? Macam mana kita nak tentukan bahawa graf ni ada satu fungsi? So, kita buat garis mencancang. Okey, kita buat garis mencancang. Kita buat garis mencancang. Sini. Tengok, dia sentuh apa titik? 1, 2. So, adakah dia adalah satu fungsi? Tidak. Tidak. Dia bukan fungsi. Sebab apa bukan fungsi? Sebab dia sentuh dua titik. Nampak tak dia sentuh dua titik tu? Jangan kan dia sentuh dua titik kat sini. Kan kat sini, kat sini. So dia macam kalau you gariskan dekat sini pun macam ke bawah kan. Saya ingatlah pula cikgu punya ni gariskan kat bawah pun dia tetap sentuh dua kan. So dia bukan fungsi juga. Kalau macam ni pun kalau garis kat sini ke, dia sentuh satu je. So ni adalah fungsi. Jadinya maksud kita nak tentukan dia fungsi atau tak, kita gunakan garis mencancang. Kalau dia kena satu titik, dia adalah fungsi. Kalau lebih daripada satu titik, dia bukan fungsi. Okey, cikgu bagi lagi contoh. Kita tengok lagi contoh. Kita tengok lagi contoh. Okey, kalau macam ni. Okey, garis. Okey, di sini ayo. Ya, okey, sorry. Sorry ya. Okey. Sini. Okey. Macam tu. Okey, kita nak tentukan sama ada graf ni fungsi ataupun tidak. So kita guna apa? Ujian garis mencancang. So you buat satu garis mencancang. Okey, dia kena berapa titik dekat sini? Kena satu titik kat sini kan? Jadi dia adalah satu fungsi. Okey, faham? Okey, kalau ini pula. Okey. Adakah ini satu fungsi? Cuba teka. Adakah dah satu fungsi? Tidak. Sebab apa? Sebab you gariskan. Dia kena berapa titik? So dia kena 2 titik. Maka dia adalah bukan fungsi. Okey. Faham ke?
So korang dah faham kan tentang maksud macam mana kita nak tentukan dia adalah satu garis fungsi ataupun tidak. Okey, seterusnya cikgu nak ajar macam mana pula kalau kita nak terangkan, kita nak sekejap cikgu buka bawah ni. Nak tentukan bahawa dia adalah dia okey, seterusnya cikgu nak explain tentang fungsi tak tertakrif. Okey, apa maksud fungsi tak tertakrif tu? Okey, fungsi tak tertakrif tu apabila penyebut dia bernilai kosong. Penyebut tu adalah nilai dekat bawah kan? Okey, contohlah cikgu bagi. Okey, contohlah dia ni contoh fx sama dengan okey, sekejap. Okey, contohlah cikgu bagi ni. Okey. 5 per sorry. Cikgu bagi contoh lain. Cikgu bagi contoh lain. Okey. X per 3 tolak X. Okey. X per 3 tolak X. Okey. Cuba awak gantikan ni X sama dengan 5. Jadi apa? So dia akan jadi 5 per 3 tolak 5 negatif 2 kan? So akan jadi negatif 5 per 2. Betul tak? Okey, cuba pula awak gantikan dia X sama dengan 1. So awak akan dapat 1 per, ni 3 tolak 1 kan? So dapat 2 kan? 1 per 2. Betul tak? Okey, cuba pula awak gantikan X sama dengan 3. So akan jadi 3 per 3 tolak 3 kan jadi kosong. Okey, 3 per kosong. Cuba masukkan dalam kalkulator. Ada nilai tak? Tak ada nilai kan? Tak ada nilai. Dia akan jadi tulis tu maths error. Maths error. RR. Dia akan jadi maths error. So maksudnya inilah nilai yang tak tertakrif. Itu maksudnya fungsi yang tidak tertakrif. Tak tertakrif tu maksudnya tak ada nilai. Tiada nilai. Dia tak ada nilai. Memang tak ada nilai lah. Tak ada, tak tertakrif. Tak tahu nak cakap berapa nilai dia. Okey. Contohlah kalau macam dia kata, dia bagi soalan, okey, diberi fx. Okey, diberi fx sama dengan 6 per x tolak 7. X tak boleh sama dengan nilai k. Okey, cari nilai x tak boleh sama dengan nilai k. Maknanya kalau x sama dengan nilai k tak tertakrif lah. Okey. So apa you rasa nilai bagi x ni? Nilai x tu sama dengan nilai, you tahu nilai x, tahu lah nilai k ni. Okey, senang je nak tengok. X tolak, awak dah tahu kat bawah ni dia tak boleh sama dengan kosong kan? Betul tak? So x tolak 7 sama dengan kosong. So x sama dengan 7. So kalau you letak 7 ni dekat sini, dia akan jadi kosong, betul tak? Jadi ini adalah tak tertakrif. Kita tak boleh jadikan nilai dia tak tertakrif. Fungsi ni tak boleh tak tertakrif kerana ada nilai. Jadinya x ni tak bolehlah sama dengan 7. Faham? Kalau sama dengan 7 kat sini, dia tak tertakrif. Kau kena jadikan fungsi ni tertakrif lah. So k ni tak boleh sama dengan 7. Okey, cikgu bagi contoh lagi . Okey, jadikan contoh lagi. 2x, okey. Fx sama dengan 2x tambah 5 per 2x. Okey. X tak boleh sama dengan k. K ke R ke J ke boleh. X ni tak boleh sama dengan nilai k. So you tahu, macam mana kita nak tahu? Nak tentukan nilai X ni. X tu tak boleh nilai yang tersebut. Kalau jadi nilai tersebut, X tak boleh nilai tu, kalau jadi fungsi ni dia tak tertakrif lah. Tak ada nilai lah. Jadi dia senang je nak buat. You ambil je penyebut dia ni, samakan dengan kosong. So lepas tu kita nak tinggalkan X seorang belah sini kan? So kita nak matikan 2 ni, kita bahagikan dengan 2. Betul tak? So sini pun bahagi dengan 2. So X, you akan dapat kosong bahagi 2 dapat kosong. Jadinya X ni tak bolehkan sama dengan kosong. So K sama dengan kosong.
Kalaulah X ni nilai kosong dekat sini, apa akan jadi? Kosong kan? Okey, apa-apa bahagi kosong, dia jadi tak tertakrif. Dia tak ada nilai, tak boleh. Tak boleh, tak ada nilai. Faham Okey. Sekejap ya. Okey. Okey, kita sekejap aku bagi contoh lagi. Okey, aku bagi contoh lagi. Kalaulah macam ni. Okey, 2x, fx sama dengan 2x tambah 6 per x tolak 7. X tak boleh sama dengan K. So, apa nilai K ni kita nak cari? So, you all tengok je dekat bawah. Okay, X tolak 7 samakan dengan kosong. X sama dengan 7. So, X ni tak boleh, kita nak cari X ni adalah nilai K ni lah. Kalaulah X tu tak boleh sama dengan 7. Kalau X tu sama dengan 7 dekat sini, dia akan jadi nilai kosong kan? So, apa-apa bahagi kosong dia tak tertakrif. Tak boleh. So, that's why lah dekat sini ditulis X tak boleh sama dengan 7. So, kat sini X tak boleh sama dengan 7. Okay, faham? So, cikgu harap boleh jawab dalam buku ni. So, you all buat homework awak page 4. Page 4 latihan 2. Kemudian page 5. Okey, latihan 3. Tu je lah. Okey, tu je untuk sesi pada hari ini. Terima kasih korang sebab tengok. Tu je. Assalamualaikum.